Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Endi. Berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Piala FA Brunei 2022. Penandatanganan MOU antara Kupu SB dengan beberapa institusi pengajian tinggi luar meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian pengalaman terbaik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMM-FC dan Jerudong FC bagi pusingan 16 pertama. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Mini Jerudong Park. Juga berangkat Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim. Pada separuh masa pertama, DPMM-FC berjersey merah menjaringkan 4 gol manakala Jerudong FC tanpa jaringan. Bersambung separuh masa kedua, DPMM-FC menambah 11 lagi jaringan. Perlawanan berkesudahan, DPMM-FC menewaskan Jerudong FC 15-0. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 199 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Sempena genap setahun penganjuran program Malam Munajat, Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan Majlis Perhimpunan Malam Munajat khas. Program diadakan semalam di Jami' Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Acara munajat khas termasuk sembahyang fardu maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Suhaili bin Haji Mentali Al-Hafiz dan diikuti dengan sembahyang sunat Ba'diyah. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian majlis termasuk tazkirah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan yang juga membacakan doa munajat dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Menteri-Menteri Kabinet. Sembilan memorandum persefahaman MOU antara College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan beberapa institusi pengajian tinggi luar negara ditandatangani pada Majlis Kesyukuran Graduan sempena Majlis Convocation
ke-12. Penandatanganan MOU akan meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian pengalaman terbaik antara Kupu SB dengan institusi-institusi pengajian tinggi serantau. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menandatangani bagi pihak Kupu SB Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Kerjasama yang dijalin meliputi pertukaran pelajar dan kaki tangan, penerbitan, penyelidikan, pengajaran dan bidang-bidang yang memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Juga diadakan penyampaian anugerah akademik kepada 16 pelajar terbaik dalam program masing-masing dan diselajurkan penyerahan wakaf tarbiyah dari para graduan. Seterusnya dipersilakan penerima anugerah dekan bagi program sarjana pengajian. Lebih 20 pengusaha menyertai Fiesta di Lemunin yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Bersempena Hari Antarabangsa Warga Emas, petang tadi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli yang selamat mulia pada Kesri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja, Jalan Raja Isri Pengiran Anak Salehah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Abdul Hassan bin Haji Angkis, Guru Ukama terlatih. Rombongan seterusnya ke Masjid As-Salihin, Jabatan Perdana Menteri bagi majlis doa kesyukuran. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah dan diteruskan dengan bacaan ratib al-atas, doa kesyukuran, doa Allah peliharakan Sultan dan doa menghindar dari wabak COVID-19 yang dipimpin oleh Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Begawan bin Khatib Datuk Paduka Haji Imran, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Kampung Sungai Besar, Serdang dan Sungai Belukut memilih calon ketua kampung hari ini. Juga diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Belimbing. Di Masjid Serdang pagi tadi diadakan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Sungai Besar, Serdang dan Sungai Belukut. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi jawatan tersebut Awang Haji Zaini bin Haji Awang Damit, 58 tahun, mendapat 145 undi. Bagi kesempurnaan majlis pengundian dan setuju. Sementara itu petang tadi, 2 calon bertanding dalam majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Belimbing di Gerai Muafakat Tasik Serubing. Calon yang dipilih Awang Haji Daud bin Jihan berusia 58 tahun mendapat 496 undian, manakala Awang Haji Hassan bin Jinal 59 tahun mendapat 21 undi. Tuan Haji Daud.
Sementara itu, 91 orang penduduk Kampung Labi 2, Mukim Labi, daerah Belait, mengundi bagi pemilihan calon ketua kampung berkenaan. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Calon yang dipilih Awang Muhammad Nur Azri bin Haji Abdul Mustafa berusia 31 tahun menerima 70 undi. Pesta di Lemunin selama 3 hari yang bermula hari ini dapat menyatu padukan penduduk kampung serta pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk pertanian, terutama hasil jualan buah-buahan tempatan. Acara diadakan bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang di bangunan Amas Semasa, Kampung Lemunin, daerah Tutong. Pesta dilancarkan oleh Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan buat kali kedua oleh perusahaan Amas Lemunin dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Lemunin. Antara pengisiannya pelepasan riadah berbasikal sejauh 34 km menuju ke Tasik Merimbun, bermula dan berakhir di bangunan Amas Semasa Lemunin dan diikuti pelepasan riadah mendaki trail Bukit Kota. Lebih 20 pengusaha tempatan daripada Mukim dan kampung serta penduduk sekitarnya menyertai pesta. Raja Buah Durian sudah setentunya menjadi pilihan pengunjung di samping jualan pelbagai jenis buah dan sayur-sayuran tempatan. Antara harapan kami ialah untuk supaya para belia dan penduduk kampung Lemunin ini bergiat aktif dalam menghasilkan produk-produk, terutama produk pertanian dan produk-produk yang lain untuk sama-sama menyanai ekonomi sara diri masing-masing dan untuk mengukuhkan ekonomi famili masing-masing. Juga diadakan pameran fotografi daripada Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam serta jualan produk mukim dan kampung berkenaan. Minum kopi atau lebih sinonim dipanggil mengopi memang tidak asing lagi. Tetapi apa yang menarik tentang kopi atau mengopi ini? Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Strong, sweet, filter coffee, energy, unique, rich. Trend mengopi dalam kalangan masyarakat di negara ini tidak boleh dipertaykan lagi. Lihat sahaja jumlah kedai kopi yang kian bertambah saban hari seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kebanyakan kedai kopi pula diusahakan oleh anak-anak tempatan, terutama belia. Menariknya, kedai kopi mereka mempunyai konsep yang unik dengan menawarkan cita rasa kopi yang pelbagai. Ini menjadikan kopi minuman pilihan pada setiap masa. Sama ada mereka mau minum sama ada pagi ataupun petang, siang ataupun malam. Sebab bagi saya kopi itu mengeluarkan aroma yang menyenangkan, ianya sedap diminum dan ianya juga memberi kita tenaga kepada si peminum. Kita kopi ini masa ni it's a necessity lah ataupun keperluan. Macam saya menggunakan intermittent fasting yang menggunakan kaedah puasa dalam diet ataupun lifestyle. Bagi menghasilkan kopi yang berkualiti, setentunya memerlukan seorang barista mahir untuk membancuhnya. Dengan resepi dan teknik tersendiri, kopi berkualiti akan menjadi pilihan ramai, terutama peminat kopi. Kebiasaan orang order latte, americano, flat white, cream macchiato. Tapi if ada my coffee shop, mostly orang order third eye blind, cheese latte, mocha cheese. Yang itu something yang kami invent lah. Kami invent sendiri. We mix cheese and coffee untuk menangkap peminat-peminat cheese sana lah. My favorite one is Kenya lah, Kenya beans. So Kenya ni gives you, memberikan kemanisan di dalam black coffee-nya. Jadi kalau espresso, kami ikut juga trend, tapi kami ambil specialty lagi lah. For example, yang kami ada
latte. Seiring dengan tumbuhnya perusahaan kopi di negara ini, ia bukan sahaja memberikan banyak pilihan kepada masyarakat, terutama pencinta kopi, malah menunjukkan bagaimana pengusaha kopi berdepan dengan trend dan permintaan terhadap minuman kopi buatan anak tempatan. Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan perkemahan pengakap sempena dengan Hari Perdamaian Sedunia dan Kemasyarakatan. Perkemahan yang diadakan di Taman Peranginan Sungai Liang di daerah Blyth itu disertai oleh 30 orang ahlinya. Hadir Muhammad Arif bin Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara aktiviti yang diungkayahkan termasuk penanaman pokok dan kempen kebersihan. Aktiviti dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Blyth dan dikendalikan oleh Pasukan Pengakap Sungai Liang. Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengagih-agihkan lebih 500 pek bubur kacang hijau. Terdahulu diadakan kerja gotong royong penyediaan bubur kacang di kawasan Balai Ibadat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Penyerahan pek bubur diserahkan kepada para wakil belia Masjid Pangeran Muda Abdul Malik Kampung Tunku dan orang ramai di kawasan berkenaan. Aktiviti ini merupakan usaha berkebajikan kepada masyarakat yang dianjurkan oleh Kelab Belia Masjid berkenaan dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Operasi sepadu task force antara pasukan simpanan polisi Kompeni Pasukan Polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei sekali lagi berjaya mematahkan percubaan menyelundup barang tegahan ke negara ini. Barang tegahan ini ditemui kemarin di kawasan penurunan perahu persimpangan Kampung Puni, daerah Temburong. Hasil pemeriksaan mendapati bungkusan berisi 7 kotak daging beku jenama Alana dan 1 kotak lagi tanpa sebarang jenama. Kesemua barang tegahan itu diserahkan ke Jabatan Kastam dan Ekses Diraja bagi tindakan lanjut. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Soleha, Jabatan Perkhidmatan Makmal pada masa ini kekurangan bekalan semua jenis darah. Dalam sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini, orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah mulai pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Pusat Pendermaan Darah juga akan mengadakan kempen derma darah seperti yang tertera. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah seperti yang tertera. Golf Amal Pusat Ehsan 2022 selama 3 hari menutup tirainya petang tadi dengan penyampaian hadiah di Kelab Golf Pantai Mentiri. Kejohanan dijuarai oleh Awangku Muhammad Syakir bin Pangeran Haji Ali. Penyampaian piala pusingan dan hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dianjurkan oleh Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan disokong oleh Persatuan Singapura, Suruhanjaya Tinggi Republik Singapura di negara Brunei Darussalam, kejohanan menarik minat lebih 200 pemain golf. Kejohanan merupakan sebahagian dari kempen kesedaran awam berterusan pusat berkenaan terhadap pemedulian dan penjagaan orang kurang upaya. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Clinicals Pusat Perubatan Jurong Park JPMC pagi tadi mengadakan acara Brunei Run 2022 sempena Hari Jantung Sedunia 2022.
Acara berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan semasa program Bandarku Ceria. Menyertai acara yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga menyertainya beberapa Menteri Kabinet serta timbalan menteri. Bermula dengan sesi senam aerobik dan diikuti pelepasan acara berketon sejauh 5 km. Acara diadakan bersempena sambutan Hari Jantung Sedunia 2022. Acara juga menyokong inisiatif BN On The Move, cabaran 20 bilion langkah bersama yang bermula 1 Oktober 2022 sehingga penghujung tahun ini. Juga diadakan pertandingan larian sejauh 20 km sempena memperingati 20 tahun penubuhan klinikal JPMC pada 15 Julai 2002. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori lelaki dan perempuan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminuddin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Klinikal JPMC. Receiving the bronze medal and Kementerian Kesihatan menganjurkan kejohanan futsal Piala Menteri Kesihatan 2022 bagi kalangan pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kesihatan dari keempat-empat daerah. Kejohanan berlangsung petang tadi di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Terdahulu diadakan perlawanan persahabatan antara pasukan Menteri Kesihatan dengan pasukan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pasukan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan muncul johan selepas menewaskan pasukan Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan dengan jaringan 5-1. Tempat ketiga diadakan pasukan Jabatan Perkhidmatan Perubatan setelah menundukkan pasukan Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam Temburong. Sementara itu, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum mengadakan kejohanan tempin polling sempena Hari Guru ke-32. Kejohanan berlangsung petang tadi di Golden Bowling Airport Mall. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Kejohanan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu kategori VIP lelaki dan wanita dan kategori berpasukan lelaki dan berpasukan wanita. Kejohanan bertujuan untuk menggalakkan warga Kementerian Pendidikan bergiat aktif dan berdaya saing dalam sukan tempin polling. Yang Mulia Bola sepak Piala FA Brunei 2022. Pasukan Pancur Murai mencatatkan kemenangan dengan menewaskan Hawa FC dalam perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Brakas semalam. Pada perlawanan separuh masa pertama, Pancur Murai mendahului jaringan 1 dan Hawa FC 0. Bersambung separuh masa kedua, Pancur Murai menambah 2 lagi gol manakala Hawa pula berjaya menghasilkan 1 gol. Keputusan muktamad, Pancur Murai FC menewaskan Hawa FC 3-1. Hampir 100 pemain menyertai kejohanan bola baling antara institusi pengajian tinggi 2022. Pagi tadi diadakan perlawanan awal yang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Pasukan lelaki disertai oleh Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei dan Kolej Cosmopolitan. Sementara pasukan perempuan disertai oleh Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei dan Skim Latihan Persekutuan Bola Baling Brunei. Kejohanan dihasrat mendedahkan sukan bola baling kepada belia-belia dan menjadi platform mencungkil bakat pemain sebagai persediaan awal bagi kejohanan antarabangsa, anjuran Persekutuan Bola Baling Antarabangsa.
Perlawanan akhir akan berlangsung minggu depan.